Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran bersama portal bebasnews.my dalam program Bola Bicara Sukan Kad Merah. Bersama anda ialah pengacara Abdul Hafiz Ahmad dan rakan saya di sebelah, saya Faisal bin Zakaria. Terima kasih kerana memilih siaran ini dan menonton Bicara Sukan Kad Merah. Episod ketiga membicarakan tentang bola sepak wanita Malaysia. Okey, Faisal? Alhamdulillah, terima kasih kepada Bebas News yang masih lagi sudi menjemput saya sebagai jemputan. Okey. Alhamdulillah kita dapat berbincangkan lagi hal-hal berkaitan dengan sukan dan especially bola sepak lah. Okey, terima kasih Faisal sekali lagi kerana meluangkan masa. Kita berbesar hati kerana mendapat Faisal ya. Faisal, kalau kita boleh perkenalkan semula, mungkin dalam episod kedua tu ada yang telah mengenali. Untuk penonton baru, kita perkenalkan Faisal ialah mantan ahli jawatankuasa pertandingan dan futsal serta bola sepak pantai dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ya. Daripada 2008 hingga 2012. Okey, dan juga jangan dilupakan rekod dia yang cemerlang, pencapaiannya sebagai pengurus pasukan 3 kelab Liga Super dan Liga Perdana Malaysia Kedah United, Public Bank dan PKNS FC. Ya, itulah dia. Jadi topik pada minggu ini kita agak mungkin jarang dibicarakan oleh media arus perdana ya, bola sepak wanita. Bola sepak wanita Malaysia yang ialah kita katakan sebenarnya masih aktif, masih ada, masih kewujudannya boleh dirasai. Cuma itulah, kita kena perhangatkan lah bola sepak wanita sebagai satu daripada elemen pembangunan bola sepak di negara kita. Okay, Fazal, mungkin dalam semasa di FAM tu ada sedikit info yang boleh dikongsikan? Bola sepak wanita ni sebenarnya pada zaman dahulu sebelumnya bermula dengan Persatuan Bola Sepak Wanita sendiri. Dia berdiri dengan sendiri. Tetapi apabila FIFA mengubahkan kepada semua bola mesti berada, yang berkaitan dengan bola mesti berada di bawah satu naungan payung, iaitu dengan Football Association of Malaysia. Okay, so hari ni, kalau kita cakap hari ni, Hafiz, kita bercakap pasal wanita lah. Banyak bercakap pasal wanita. Jadi kalau bila kita cakap pasal wanita ni, hari ni cerita yang hangat, panas. Malaysia di belasah. Betul? 6-0 6-0. So hari ni kita ada tetamu lah daripada orang bola sepak wanita tu sendiri, bekas rakan saya juga, Puan Nurmala Rashid. Betul? Okey. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih kerana meluangkan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, still fit, still healthy. Alright. Masih aktif sebagai jurulatih ataupun yalah, mungkin pemain kecil-kecilan tu macam mana dalam bola sepak ni? Saya tak adalah sebagai aktif sebagai coaches ataupun atlet dah kan, dah baru besar tahun lepas, dah 60 lebih. Saya banyak buat kerja-kerja pengurusan lah, marketing, doing all this publicity untuk wanita lah, untuk bola sepak wanita. Dah pencen ke Puan? Saya dah pencen. Tak nampak macam pencen pun. Nampak macam muda lagi, masih energetik lagi. Alhamdulillah. Amin. Okay. Allah Puan, boleh ceritakan serba sikit pembangkitan Puan sebagai bekas pemain bola sepak pada 70-an dan 80-an dan seterusnya sebagai ahli jawatankuasa Persatuan wanita, bola sepak wanita dalam FAM. Mungkin serba sikit untuk penonton nak tahu. Yes, saya mula main tahun 1976. Ramai tak lari lagi masa tu kan. Tahun 76 saya dah wakil negara. Waktu tu saya berumur 15 tahun. Saya dah pergi ke Indonesia untuk Piala Padi Ditek, satu kejohanan yang dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Indonesia. Daripada situ karier saya berkembang sehingga saya mewakili Malaysia, sehingga last kali saya wakil Malaysia tahun 1985 sebelum saya mendirikan rumah tangga. Jadi pencapaian tertinggi saya adalah memenangi peringkat gangsa 1983 di Bangkok, Thailand. Itu pencapaian tertinggi
ni dan sehingga hari inilah kita punya pencapaian tu masih remain kat situ, belum dapat dipecahkan lagi-lah pencapaian kita tu. So kita harap adik-adik kita yang ada ni nanti boleh mampu untuk memecahkan rekod kita 1983 tu, insyaAllah. Kalau nak fikirkan ya, masa tu beza jauh dalam 20 tahun, 30 tahun untuk dapatkan untuk kembali capaian tu memang sukar untuk ditandingi Ya. So, Selepas saya berhenti sebagai pemain, saya menubuhkan Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita Malaysia, dan saya sendiri sebenarnya sebagai Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita Malaysia lah. So mungkin hari ini saya diterbual atas tiket, atas cap saya sebagai Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita Malaysia. Kita sangat berbesar hati lah dengan kehadiran Puan dalam secara online Okey, Puan, mungkin Puan telah menonton video perlawanan malam tadi antara Malaysia dan Bangladesh dalam perlawanan persahabatan antarabangsa di bawah kalender FIFA. Malaysia dibelaslah 6-0 semalam di Stadium Dakar, di stadium panjang namanya nak sebut. Okey, jadi itulah tengok daripada perlawanan ni kebetulannya yang menariknya ialah minggu lepas, dalam 9 hari lepas, 10 hari atau 9 hari lepas pada 14 Jun, kita menewaskan Bangladesh 4-1, pasukan lelaki kita Harimau Malaya menewaskan Bangladesh 4-1 di Stadium Malaysia Bukit Jalil. So semalam kita dikejutkan dengan kekalahan yang besar kepada pasukan di ranking yang pada 146. 146 dunia. Mana kita 80. 85, 86 gitu Jadi beza tu, bagaimana Puan melihat kekalahan ni? Adakah satu tambahan hebat? Bagaimana? Dan Puan komen. Sebenarnya ranking tu memang menunjukkan kita lah, sebab itu menunjukkan betapa Bangladesh mengambil pendekatan yang begitu cepat. Saya masih ingat pada tahun 2014, pasukan Malaysia kita pernah berhadapan dengan Bangladesh. Waktu tu kita kalah dalam 2-0 atau 2-1 saja. Waktu tu standard 2014 tu Bangladesh belum betul-betul bagus lagi lah. Tapi daripada 2014 sehingga 2022 ni dia kalahkan kita 6-0. Itu menunjukkan betapa program pembangunan yang dibuat tu mencapai satu kejayaan lah, kita boleh lihat. And yet Malaysia, kita terus berada di situ saja. Kita tak ada program-program pembangunan yang disusun atur secara lebih tersusun. Sebab tu baru-baru ni kita kalah 6-0. Dan pada saya sebenarnya pemain kita boleh main. Pemain kita ramai bakat sebenarnya. Boleh main, cuma bagaimana cara kita nak bagi latihan yang lebih bagus to improve dia orang punya performance, dan at the same time pengurusan tu penting. Sebenarnya pengurusan yang amat penting pada saya. Puan, saya difahamkan sebenarnya Bangladesh ni tak adalah sehebat mana pun kalau ikut dia punya struktur bola sepak dia. Liga dia bermula pada tahun, kalau tak silap saya, pada tahun 2010 dimulakan. Okay, and then tertangguh sebanyak 2 kali. Okay, and then liga dia bermula daripada 2011 and then tertangguh daripada 2012, kemudian dimulakan balik pada 2013. And then after that 7 tahun sebenarnya liga dia tertangguh lagi. So 2 kali tertangguh kat sini. So dia bermula dengan 2019 untuk sesi untuk season 2019-2020, and then seterusnya berikutnya sehingga ke hari ini. Okey, Puan. So jadi kalau kita tengok kat sini, hanya kerana dia memulakan liga dia lebih awal daripada kita secara konsisten selepas tu. Okey. Dan kita, adakah sekarang kita ni ada liga atau tak? Bola sepak wanita di Malaysia ni. Okey, saya rasa ramai yang sedar bahawa FAM baru saja launchkan Liga Wanita Nasional yang sedang berlangsung sekarang ini mengikut zon masing-masing. Sebenarnya itu satu usaha yang baik yang diambil oleh pihak FAM. Kalau kita nak cerita tentang wanita bola sepak wanita ni bukan sekarang saja, sejak dari dulu lagi sebenarnya bola sepak wanita memang there is no place for bola sepak wanita. In fact, kita tak boleh menyalahkan FAM semata-mata kalau bola sepak atau pencapaian pasukan kita tu jatuh. Sebab sebenarnya
kita tanya diri kita sendiri, sama ada kita pernah ke pergi stadium nak tengok bola sepak wanita. Kita sendiri pun tak support bola sepak wanita, and then kita tak boleh salahkan FAM. Semua orang memainkan peranan dalam nak membantu untuk orang kata merancangkan bola sepak wanita. Sama ada kita suka atau tak suka, kita kena terima bahawa hari ini dunia mengagumi bola sepak wanita. Everybody are doing women football now. So pada saya, kalau pencapaian pasukan tu jatuh ke tak bagus ke, bukan salah FAM seorang. Peranan masyarakat juga, orang kata banyak. Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Kementerian Pendidikan, apa yang mereka buat tentang bola sepak wanita. Saya setuju dengan Puan apa yang Puan cakap tadi ni. Okey, saya setuju. Di sekolah, di semua kan, tak ada. Sebenarnya tak ada. Dalam tempoh 42 tahun, kita hanya ada satu tournament, Tun Sharifah Rodia Cup. So this is something yang agak malang lah pada bola sepak wanita. Malah pengalaman saya pernah dapat info kalau kita ada orang sponsor kerajaan negeri boleh bagi 4 juta dekat pasukan bola sepak lelaki, walaupun tak ada pencapaian, wanita kita dia nak bagi 30,000 pun dia orang mengeluh. Just boleh bayangkan bagaimana penerimaan, bagaimana support baik kerajaan, community kita sendiri terhadap bola sepak wanita. So bukan salah FAM semata-mata kalau pencapaian bola sepak wanita tak bagus. So saya share sikit dengan Puan. Kalau kita tengok Bangladesh yang ada ni, pasal kita bercakap pasal Malaysia lawan Bangladesh, jadi kita buat comparison kat situ. Okey. So jadi usaha yang dibuat oleh pihak Bangladesh ialah menerusi yayasan ataupun dia dikatakan dana untuk membangunkan wanita itu sendiri. Okey, melalui program yang dinamakan satu strategi partner, okey, di mana satu trust fund telah ditubuhkan untuk membangunkan wanita itu sendiri. Okey. So jadi saya rasa dengan mekanisme yang sama juga, okey, kita sebenarnya boleh laksanakan benda ni. Tetapi malangnya adakah ini disebabkan oleh diskriminasi yang seperti macam mana Puan katakan tadi, okey? Di mana kalau bola sepak lelaki boleh dapat 4 juta tapi perempuan nak dapat 30 juta pun susah. Adakah dia disebabkan diskriminasi? 30,000. 30,000 pun susah. So adakah ini kita boleh katakan sebagai discrimination ataupun diskriminasi? Ataupun kita cakap dalam bahasa yang saintifik dia ialah sexism? Ya. Betul. Memang kita tak dapat deny benda tu kan. Kita terkejut jugalah sebab di Malaysia satu negara yang dah maju, kita masih ada tak banyak sikit kita masih praktikkan apa ni orang kata unsur-unsur ada wanita lelaki ni, diskriminasi di antara wanita dan lelaki kan. Sama ada kita suka atau tidak, kita kena mengakuinya. Tetapi dalam bola sepak wanita juga sejarah telah menunjukkan bahawa daripada sejak awal lagi tahun 1922 di England memang dia orang ban bola sepak wanita. Itu sejarah dalam bola sepak wanita. So dia mengambil masa yang lama untuk kita masyarakat, ibu bapa khususnya untuk accept bola sepak wanita. Dan hari ini sebagai bekas pemain, sebagai orang yang berkecimpung daripada muda lagi dalam bola sepak wanita, I'm very happy to see kita nampak bagaimana FAM sendiri, ibu bapa, masyarakat kita dah mula memberi perhatian dan yakin dengan performance dengan aktiviti bola sepak wanita ni. Dan insyaAllah kita boleh pergi lebih jauh kalau everybody bagi kita support yang baik. Balik pada perlawanan malam tadi kalau kita tengok, kalau Puan tengoklah sebagai pemain, pada pandangan seorang bekas pemain yang dalam merasai jerit perih di padang adakah teknik kita dalam menangani Bangladesh, gol-gol yang diberikan kepada lawan tu, adakah easy goal ataupun bagaimana teknik kita dengan Bangladesh, jauh beza ke atau okey? Saya tengok budak-budak kita bukan tak boleh main, boleh main. Cuma mereka perlu diasah lagi lah dari segi kemahiran teknik dan taktikal dia orang, kita kena banyak lagi asah. Of course saya tengok dia orang pun tak begitu dari segi stamina, dari segi strength dan endurance dia orang pun masih berada di tingkat yang agak bawah. Sebab kalau kita nak berhadapan dengan pasukan yang kuat, benda-benda tu, elemen tu amat penting lah dalam sebuah pasukan kan. So saya nampak permainan dia orang dari segi fitness, dari segi strength tu memang perlu ditingkatkan lagi. Of course teknik dan teknikal, dan saya rasa FAM patutnya dah boleh berfikir bagaimana kita boleh bawa masuk
atau foreign coaches ke, atau kalau tak nak foreign coaches, saya menggalakkan bekas-bekas pemain lelaki negara kita yang ada license, yang qualified license, we should appoint them, bagi dia orang train budak kita. Mungkin dah sampai masa, mungkin Jacob pun dah lama dengan tim, he's done his part, dia dah buat yang terbaik untuk pasukan, dan sebagai seorang sportsman saya yakin Coach Jacob boleh terima benda ni semua kalau FAM nak orang kata nak mengambil jurulatih yang baru. Dan juga pengurusan juga perlu orang yang benar-benar memahami. Pengurusan tu penting, that is the final touch yang kita kena jaga. Emosi anak-anak, semangat anak-anak, spirit diorang, rasa takut diorang waktu bermain, itu semua penting. Perlu ada pengurusan yang betul-betul memahami benda ni. Dan insyaAllah. Okey Puan, saya nak cakap, bila kita cakap pasal pemain-pemain yang ada ni, okey, kalau kita tengok barisan pemain yang ada yang melawat menentang pasukan Bangladesh ni terdiri daripada pemain-pemain yang dah established, okey, yang dah lama dalam bola sepak. Saya tengok macam Steffi, Malini, ada a few nama-nama lagi yang lain-lain. Kalau kita comparekan kepada pasukan skuad Bangladesh yang 22 pemain dia adalah pemain di bawah 21 tahun. Hanya seorang sahaja yang berumur 28 tahun. Itu pun dia punya top scorer yang pengalaman. So, kenapa kita tak buat pasukan yang bermula daripada bawah untuk kita bangun kan? Kenapa masih kita teruskan lagi dengan pemain-pemain yang sedia ada? Okay. Bangla boleh keep producing a new talent, a new players, because dia orang ada liga dia orang. Dia orang ada program-program pembangunan dia orang. Sebab tu kalau 2014 mereka tewaskan Malaysia 2-1, hari ni dia orang boleh tewaskan kita 6-0. Sebab selepas 2014 dia orang memang go all the way. So dia orang ada liga-liga tutan. Dia orang ada local championship yang banyak. And yet di Malaysia kita hanya ada Tun Sharifah Rodia. Dan baru ni Tun Sharifah Rodia tu kita adakan jadi liga. Means that satu jugalah tournament dalam masa setahun. So apa yang patut dibuat, kalau ini cadangan penambahbaikan pada saya, Tun Sharifah Rodia tu leave it as a, orang kata, tradition punya Women Football Cup. Piala Tun Sharifah Rodia yang mempertandingkan antara negeri-negeri. Satu. Lepas tu liga ni satu lagi kita add on antara kelab-kelab. Kan, jadi kan kita dah ada 2 tournament. Kalau kita bersandar pada satu tournament saja, macam mana kita nak dapat bakat baru? Di mana bakat-bakat? Dia tak ada platform. Platform tak ada langsung. And yet bakat kita banyak. Terlalu banyak budak-budak yang nak main bola sepak wanita. Tapi bila kita kekurangan local championship, kan kita boleh tengok sendiri lah, after 45 years, kita ada satu tournament saja. So macam mana kita nak bangun? Kan? So kita kena banyakkan championship lah. Itu yang penting. Macam Faizal cakap tadi, buat under school, under 12 kan. Dan sebenarnya benda ni bukan yang mesti FAM yang buat. Bukan FAM yang kena buat. Siapa-siapa juga jurulatih yang qualified, you feel like you want to organize a championship dekat perumahan you ke kat mana-mana, you just do it. But FAM memainkan peranan bagaimana FAM harus melakarkan atau menyediakan satu bentuk galakan kepada semua those qualified coaches to come up with their own activities. Dia orang kata empire, FAM harus bijak bagaimana nak membesarkan empire dia. Bila orang ramai datang dekat dia, dia lagi senang buat kerja. Ni FAM janganlah jauhkan orang daripada kita. Dia tolak-tolak kita, tak boleh. Coaches lah yang akan menggerakkan benda ni, dia akan undi. Itu pandangan saya. Tapi bila bercakap tentang pasukan kebangsaan wanita ni, kita pada tahun ini saja kita ada sukan C di Hanoi, di Hanoi pada bulan Mei lepas. Tapi kita tak hantar tim, kita tak hantar untuk pendedahan kita untuk mengukur lebih dulu. Di mana kita, yalah tahun lepas kita dah melalui kelayakan Piala Asia. Kita menang dengan Palestin 2-0 dan kita kalah dengan Thailand ya, berpengalaman Piala Dunia 4-0. Tapi bila sampai ke Sukan C, jadi itu adakah itu satu gangguan ataupun kita macam momentum kita dah lari dah. Bila kita tak main Sukan C, tiba-tiba kita nak pergi main di AFF nanti next month ni, bulan Julai ni di Filipina. Itu adakah bila kita tak bermain Sukan C itu yang agak yalah kata merendahkan momentum. Dapat Puan? Ya, pada saya memang mengganggu momentum players lah, performer players, sebab kita nak pergi ke Asia Cup tapi kita SEA Games kita tak masuk kan. Sepatutnya kita kena
saya menyerulah, bagi peluang lah. Kalah, soal kalah atau tak kalah soal lain. Tapi kita kena bagi peluang. Kita kena bantu wanita kita supaya dia orang banyak hour dia orang bertanding. Tak kisahlah dalam AFF ke Asia Cup, dia orang kena dipertandingkan. Soal jadi pelasan tak pelasan, cara kita nak prepare team. Cara bagaimana kita nak pilih pemain-pemain terbaik. Sebab kita ada pemain terbaik. Kita ada ramai pemain terbaik. Bagaimana kita nak menyusun dia dan memantapkan pasukan kita. But yeah, we should put them for the SEA Games sebab dia nak pergi ke AFF kan. So momentum tu takkan kacau. Tapi kalau tak masuk SEA Games, nak pergi ke AFF, memang dia akan mengganggu momentum players dan emosi players. Okey Puan. Puan bercakap tadi mengganggu emosi, gangguan-gangguan pihak FAM tidak bertindak dengan sewajarnya dan pelbagai lah. Kalau kita cari alasan, dia akan jadi pelbagai alasan. Okey, why not? Apa kata kalau kita revamp saja pasukan bola sepak yang ada ni? Okey, ni contoh saya bagi contoh. Okey, dan kita bangun balik daripada akar umbi. Start daripada bawah. So jadi kita boleh pedulikan pasal SEA Games, kita boleh pedulikan apa-apa, tapi kita bangun daripada bawah. So saya rasa perbelanjaan dia tidak akan tinggi. So maknanya satu dana yang boleh kita buat atau inisiatif oleh pihak daripada Kementerian Belia dan Sukan ataupun Majlis Sukan Negara ke whatever, pertubuhan wanita ke, okey, kita lupakan saja pada pasukan yang akan bermain pada masa akan datang ni. Okey, dan kita tumpukan pada peringkat bawahan daripada akar umbi 8, 10, 12, 14. Mungkin kita mulakan kat situ dulu. And then after that insya-Allah dalam masa 4 tahun, 5 tahun mereka ni akan meningkat naik. Dan pada masa itulah kita akan ada bunch of players yang ramai. So jadi tak adalah pihak FAM pening kepala ke atau apa. Tapi saya tak nampak satu benda yang difikirkan oleh pihak-pihak yang berwajib. So apa kata Puan kat situ? Ya, saya setuju apa yang Faizal cakap tu. Memang kena ada dia apa-apa pun kita buat, dia mesti ada tenaga yang nak menggerakkan. The leadership tu kena ada kat situ. Dia yang nak menggerakkan benda ni. You're one of the leaders lah yang saya nampak. Dan kita sebenarnya boleh duduk bersama untuk kita bincangkan bagaimana kita boleh orang kata combinekan your knowledge, your experience dengan saya, dengan beberapa individu yang kita rasa kita kenal pasti. Kita boleh buat benda-benda yang Faizal cakap tu tadi. Memang tak ada masalah sebenarnya. Sebab kita ada ramai tenaga mahir tempatan. Maksud saya, the local coaches ramai. Sebab every year, Majlis Sukan sekolah-sekolah buat kursus jurulatih, MSN buat kursus jurulatih, Persatuan buat kursus jurulatih. Tetapi mana bagi jurulatih ni? Jurulatih yang ada ni semua nak train yang national train ni. Tak boleh lah. Kita akan tumpukan pada apa yang Fazal cakap 8, 9, 10. Tapi those qualified yang ada kursus jurulatih awalan dan C, they come and participate with us. Be part of us. And then kita mungkin ada satu, memang dalam cadangan perancangan kami, Persatuan Pemain, kita akan bagikan dia orang coach kit dekat dia orang. Maksudnya peralatan asas untuk every jurulatih yang di members pada kita, balik dia can set their own team. Kalau 50 jurulatih berdaftar dengan kita, pada certain amount, kita bagi coach kit, bola 10 biji, 2 set of beeps, portable goalpost, dia orang balik. 30 jurulatih continue pun kita dah ada 30 pasukan grassroots. So this is what we plan to do, but I believe apa juga yang kita buat, kita kena buat bersama. Sebab I need you like Fazal, I need those who expert to be with us. InsyaAllah kita boleh melakukannya. So jadi bila Puan cakap tadi, bila kita bercakap tadi berkaitan ni, dia banyak melibatkan kepada leadership. Kau tak silap saya kalau ni kita cakap maknanya kekurangan leadership ataupun yang menjadi orang yang akan yang cuba untuk mengambil alih ataupun cuba untuk menengahkan bakat-bakat yang ada. Okey. Jadi kat sini adakah orang yang berada di tempat sepatutnya sekarang ni tidak melaksanakan tugas atau ada mungkin ada sebab yang di sebaliknya? Dia sebenarnya bukan mereka itu tidak bagus atau tidak kepada yang memegang jawatan ni. Sebenarnya mungkin kalau orang bola tu dia pegang tu, dia punya macam kita makan sirap lah, kalau sirap saja macam tu, tapi kalau pegang limau lagi sedap. Dia umpama begitu. Sebab sebenarnya pengalaman the orang kata naturally benda tu ada dalam blood kita, orang kata lain, cara approach dia berbeza. So knowledge perlu ada,
kepada siapa-siapa yang nak menguruskan satu-satu pasukan. Selain pada knowledge, dia juga kena ada pengalaman. Dia juga kena suka. Apa yang dia buat tu dia kena suka. So sentuhan dia akan berbeza. Bukan kata dia orang yang ada sekarang tidak bagus. Mungkin ilmu dia orang tu sebab dia orang bukan datang daripada dunia bola. Dia orang Okey, tidak Puan ada dalam basket bola. saya cakap maknanya elemen utama. Puan elemen utama untuk menangani permasalahan ini adalah maknanya pasukan sentiasa mempromosikan pendidikan. Itu yang paling penting, yang paling knowledge kepada persekitaran. Saya rasa masa kita pun agak panjang berjela-jela ni. Hafiz, apa lagi yang mungkin nak hangatkan lagi ke ataupun nak kena redakan sikit? Macam kita yalah, kita lelaki kita dah tengok formula naturalisasi. Jadi adakah bola sepak wanita ni atau kita apa BSW ni kita perlukan naturalisasi dalam pemain pasukan negara? Pendapat Puan? Mungkin kita boleh letakkan 3 pemain sebagai guide kan pasukan ni supaya mantapkan serangan midfield dan pertahanan ke mungkin? Itu satu cara yang segera. Bagaimana pendapat? Saya rasa kalau you tanya pendapat saya lah, belum masa dia lagi kot. Belum masa lagi kita nak pakai naturalisasi semualah. Sebab proses untuk mencari bakat yang lokal pun kita tak buat habis. Kan? Kita tak buat, kita nak ambil jalan mudah kalau kita guna pakai naturalisasi lah. Tapi pada saya sebagai seorang ahli sukan, saya rasa bersalah pada orang saya sendiri, pada masyarakat Malaysia, sebab ramai lagi talent lokal yang kita sebenarnya tak mencari sebenarnya. So kita kena buat kerja lah. Kita kena buat kerja. Jadi sepatutnya kita kena bersama-sama. Jangan kalau FM saja. FM panggil semua. Kita buat kerjasama supaya kita dapat ramai lagi bakat sebenarnya. Tapi untuk naturalisasi tu belum masa dia lagi pada saya. Belum sesuai lagi. Okay, Puan, kita bercakap pasal kejohanan wanita AFF di Filipina pada Julai nanti dari 4 hingga 17 Julai. Kita akan berdepan dengan Thailand dan Australia. Kita tahulah gergasi dalam bukan Asia saja dah main di World Cup pun, World Cup dunia FIFA ni. Jadi adakah itu sudah bersediakah Malaysia selepas kita kalah dengan Bangladesh dan kita akan main dengan Bangladesh dalam hari Ahad ni? Adakah kita sesuatu perlu dilakukan secara drastik ni untuk menghadapi kejohanan ni? Pendapat Puan? Kalau on paper memang kita susah lah. Kalau on paper kita pun tahu memang Thailand daripada zaman saya main pun kami kalah. Teruk kami kalah dengan Thailand. Memang daripada dulu mereka Thailand tambah Myanmar sekarang ni, Vietnam antara gegasi bola sepak wanita di ASEAN ya, bukan Asia lagi, di ASEAN ya. Dan kita wanita Malaysia walaupun kita bermula dulu pada mereka, tetapi kerana kita lack of the focus, kita tidak memberi galakan kepada bola sepak wanita, maka kita tidak ada program pembangunan. Sebab tu bila kita nak fikir AFF ni, memang kita kalau lihat ni on paper kita akan jadi pasukan belasan. So sesuatu perlu dilakukan supaya kita tak jadi teruk sangat. Saya nampak apa yang perlu dibuat, mungkin pemilihan pemain tu perlu diperhatikan kembali, dan saya tak tahu sama ada dalam masa yang singkat ada ni sesuai atau tidak kita mengambil jurulatih baru ataupun melantik pengurusan baru. Tak semestinya Esko yang duduk dalam FAM jadi pengurus pasukan. Saya yakin Datuk Soraya, she's a lady, very open-minded. Dia seorang leader yang bagus. So dia faham benda ni dan tak semestinya. Dan saya harap Presiden FAM pun bagi peluang pada bekas-bekas pemain yang boleh membantu FAM. Kita mungkin bila kita bukan pemain, bila kita bercakap dengan pemain, dia punya rasa tu lain macam sikit. Saya yakin kalau orang kata kalau kita nak jadi belasan pun tak belasan sampai teruk lah kalau kita dapat satu leader atau pengurusan yang baik dan satu jurulatih yang baik dalam masa yang ada singkat ni. So dalam arti kata lain, maknanya kita lebih baik kita menumpukan kepada program pembangunan lah. Hafiz, kalau kita bicarakan panjang-panjang dia akan jadi lagi panjang lagi nanti. So kita pun dah sampai ke penghujung dah ni. Hafiz. Okay. Puan, saya rasa kita boleh mungkin dah sampai pada penghujung. Terima kasih banyak Puan atas idea, pendapat dan cadangan saranan tu yang diberikan. Sama-sama. Kita amat menghargai lah. Bola sepak wanita masih perlukan idea seperti Puan pada
Akhir kata itulah. Ada apa yang boleh untuk kata-kata akhir? Puan boleh kongsikan bersama. Yelah, mungkin Puan pernah... Saya ucap terima kasih pada you sebab you tak henti-henti bagi sokongan pada bola sepak wanita. Program-program begini sebenarnya memberi publicity yang baik pada bola sepak wanita. Dan keduanya saya nak sentuh sikit je pasal yang kena 27-0, 26-0 tu sebenarnya sepatutnya diwujudkan syarat bahawa setiap pemain, setiap pasukan mungkin sebagai contoh letak 3 je pemain nasional. Bila kita ada syarat, jadi perlawanan dia seimbang. Kalau kita tengok tidak Melaka ambil semua whole team dia pemain nasional. Jadi dia lawan dengan tim yang Johor yang budak baru belajar tendang bola, tentulah dia kena 27-0. Dan impak dia orang akan mentertawakan bola sepak wanita satu, dan keduanya mengganggu emosi pemain-pemain yang pasukan belasaan ni. So FAM ataupun penganjur harus melihat balik benda ni supaya kita buat penambahbaikan supaya tak berlaku lagi jurang gol yang begitu banyak. Okey, terima kasih banyak Puan Okey, Fazal, so rumusan daripada topik kita pada minggu inilah bola sepak wanita. Kita bukan tak pernah mencapai kejayaan yang agak hebat Kita menang pingat perak Sukan C Chiang Mai 1995. Yalah, mungkin sejarah pun dah lama. Kalau nak waktu lain, waktu tu mungkin macam mana keadaannya berbeza dengan sekarang Ya, lepas itu tahun 95 kita naik juara, SEA Games, and then 2003 pun kita kedudukan yang agak baik, nombor 4. So jadi secara makna secara keseluruhannya kunci utama untuk menangani permasalahan ini adalah sentiasa mempromosikan pendidikan mengenai tingkah laku yang boleh dan tidak boleh diterima oleh masyarakat kita. Perkauman dan discrimination ataupun diskriminasi boleh berlaku pada bila-bila masa saja. So, usaha untuk memudayakan perkara yang positif perlu ditanamkan di peringkat angka umum dan diperkukuhkan lagi dalam sukan. So, maknanya pendidikan perlu berlaku di semua peringkat. Kalau kita nak membangunkan bola sepak wanita, maknanya semua pendidikan perlu dibangunkan dari semua peringkat, daripada pemain, ibu bapa, jurulatih, guru dan sesiapa dan masyarakat. So, kata-kata Fazal tu, kita sudah sampai pada penghujung rancangan Kad Merah Bicara Sukan. Ini mengundur diri. Kami mohon maaf atas apa yang silap kata, terlajak perbuatan. Kita akan kembali kepada minggu depan. Dan terima kasih dan majulah bola sepak dan sukan Malaysia amnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye.